Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi al-Karim wa Habib al-Makin khatam an-nabiyyin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudhar, insyaallah kita kita mula dengan kitab Baharul Mazi, ya. Juzuk yang ke-18 Baharul Mazi. Silakan manfaatkan kitab-kitab yang disediakan oleh masjid. Kita bawa dua kitab malam ni, InsyaAllah bulan Januari ini kita balik kepada asal. Kita ambil dua kali lah, Sabtu dengan Rabu, InsyaAllah. Sebulan sekali Rabu, InsyaAllah, ya. Jadi bulan depan kita dua kali balik, kepada asal. Sabtu kedua, Rabu keempat, ya, InsyaAllah. Merujuk kepada Baharul Mazi, muka surat 271, masalah 163. Masalah agama Islam itu mula awalnya dan akhirnya di negeri Madinah. Awal pun di Madinah, akhirnya pun Madinah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu dalam syarah Muslim, bermula makna sepotong hadis dalam masalah 162 itu, bahwasanya iman itu awal-awal, ya, awal-awal dan akhirnya terpelihara dan bertahan di negeri Madinah. Kerana bahwasanya pada awal Islam adalah tiap-tiap mereka yang bersih imannya dan sahih Islamnya datang ke negeri Madinah, yakni golongan muhajirin, ya, yang berhijrah bersama Rasulullah, di mana mereka datang dengan iman yang mantap, iman yang sempurna. 13 tahun Rasulullah di Makkahul Mukarramah memulai dakwah baginda, menyeru kepada menyembah Allah dan memperkukuhkan keimanan umat Islam pada awalnya. Jadi mereka berhijrah sesudah itu ke Madinah Al-Munawwarah dengan membawa iman yang sempurna, Itu maksudnya, di mana mereka bersih iman dan sahih Islamnya datang ke negeri Madinah. Tidak pun berpindah tinggal diam terus sama Nabi, tidak pun berpindah kerana rindukan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pun berpindah kerana belajar agama daripada Nabi dan berhampir diri kepadanya. Kemudian daripada telah wafat Nabi
Maka orang-orang yang di belakang pula datang ke Madinah pada zaman segala khalifah kerana berpindah tinggal diam di Madinah itu, atau kerana berhampir dengan kubur Nabi dan belajar agama, dan kerana mengambil jalan keadilan daripada khalifah-khalifah itu. Dan menurut perjalanan jumhur as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim, kemudian berlaku pula pada orang-orang di belakang mereka itu daripada ulama yang adalah mereka itu pelita waktu itu, dan imam-imam pertunjukan bagi mengambil dan menerima hadis-hadis Nabi yang disiarkan dengan dia daripada mereka itu. Maka adalah tiap-tiap orang yang tetap iman lagi sukacita hati dengan dia pergi ke negeri Madinah itu. Kemudian berlaku pula pada orang yang belakang mereka itu pada tiap-tiap waktu sampai kepada zaman kita ini pergi Madinah itu kerana ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil berkat dengan melihatnya dan tikasan-tikasan bekas-bekasannya dan tikas-tikasnya para sahabat yang mulia. Maka tidak datang ke Madinah itu melainkan mukmin. Inilah kalam al-qadhi wallahu a'lam bisawab. Ya, di mana ada menyebut di dalam syarah Qastalani, Hasyiah Qastalani yang disebut oleh Qadhi Iyad, ya, seorang ulama, menceritakan tentang keadaan Madinah, bagaimana pada awalnya subur, segar, ya, hinggalah sampai kepada tabi'in, yakni mereka yang sempat bertemu dengan para sahabat, seperti imam-imam kita yang 4, ya. Ini di antara kelebihan Madinah pada awalnya itu berdasar kepada hadis yang kita baca sebelum ini. Kata Nabi, innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, yakni kata Nabi bahawasanya Islam itu zahir ia dagang dan lagi akan kembali ia dagang semacam mula zahirnya. Maka bagus sekali bagi orang-orang yang dagang, ya. Maknanya mereka itu datang di Madinah itu di segar. Sebab itu kita faham di sini bahwasanya kelebihan Madinah ini, di mana di situlah kita akan mendapat cahaya keimanan akan mula mengalir, akan mula melimpas, ya, melampias ke jiwa-jiwa orang-orang yang beriman yang sampai para jemaah haji, ya, yang menunaikan haji kemudian menziarahi makam Rasulullah di Madinah. Setiap kali mereka berpijak di bumi Madinah itu akan mula mereka mendapat cahaya iman. Madinah adalah tempat di mana mereka akan mendapat cahaya iman. Kalau nak beriman pun, nak mendapat cahaya iman pun di Madinah lah, ya. Itu kelebihan bumi Madinah. Makkah pula negeri yang penuh barakah, ya. Kita pijak negeri Mekah tu, kita dapat barakah. Masjid Al-Aqsa pula, kita mendapat semangat jihad. Kita berpijak je bumi Masjid Al-Aqsa tu, kita mendapat cahaya jihad. 3 kelebihan. Itu yang kata tadi ni, 3 tempat ni Nabi suruh kita rihlah, maknanya kita ziarah, ya. Kalau kita nak makan angin ke nak tengok tempat, kita pergi dah 3 tempat ni. Sebab dia ada manfaat besar. Pijak bumi Makkah, barakah. Pijak bumi Madinah, iman. Pijak bumi Aqsa, kita jadi orang yang berkuat, jihad, bersemangat, jihad. Ada jihad di situ. Itu kelebihan 3 tempat ni, ya. Baik. Sabda Nabi SAW lagi, inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma aqsada an-nasu min ba'di min sunnati. Bahwasanya agama Islam itu mula jadi ia dagang dan kembali ia dagang. Maka bagus bagi orang yang dagang, yang memelihara mereka itu akan yang telah dibinasakan orang-orang kemudian daripada aku, daripada jalanku. Maknanya akan hilang juga Islam itu, akan mula hapus Islam juga di Madinah, ya. Di situlah akan sampai masa sekarang ni sudah adalah bunga-bunga dia, kita lihat, ya. Di mana sudah mula ada unsur-unsur anasir-anasir yang cuba menghilangkan cahaya Islam, memadamkan cahaya Islam, ya, semata-mata kerana untuk tujuan
mengaut kekayaan duniawi semata-mata untuk kepentingan duniawi, semata-mata untuk kepentingan politik. Nah, ini yang berlaku sekarang lah. Na'udzubillah Kita mohon perlindungan daripada Allah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, mula hadis hasan lagi sahih. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 271 telah berkata Al-Qadhi Iyad seorang ulama, bermula zahir hadis ini iaitu umum. Sungguh Islam itu mula jadinya di dalam tunggal-tunggalan orang-orang dan ada sedikit. Kemudian tersiar ia dan zahir ia. Kemudian lagi akan mendapat akan dia oleh kurang dan cedera hingga tidak tinggal agama itu dalam tunggal-tunggalan dari orang jua, dan sedikit pula sebagaimana mula-mula jadinya dan zahirnya. Maksud di sini iaitu Islam mula-mula berkembang bertapak dengan begitu segar dan sempurna di Madinah, dan akan sampai satu era, satu ketika, satu masa pula tidak ada lagi orang yang beriman. Di Madinah tu sudah tidak akan ada lagi orang yang beriman. Satu masa jadi maknanya akan wujudlah kejahilan secara total. Ini memang dah mula ada bunga-bunga dia. Nauzubillah kita sekarang ni belum lagi lah. Keadaan kita sekarang ini masih lagi kita dapat menikmati, mencapi keindahan Islam di Madinah. Wallahu a'lam. Bab ke-59, bab majaa fi alamatil munafiq. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Apa dia tanda orang munafik? Tanda bukan munafik, tanda. Jangan salah fahamlah Ketahui kiranya saudaraku, nifak itu maknanya Islam pada zahir dan kafir pada batin. Itu munafik. Sifat dia nifak. Orang ni panggil munafik. Yakni orang yang membuat pura-pura di hadapan orang Islam, mengaku bertuhankan Allah dan berpenghulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buat percaya apa yang difirmankan Allah dan disabda oleh Nabi. Hanya di lisan, di mulutnya, tetapi dalam hatinya tidak ada yang demikian itu. Bahkan beriktikad ia akan demikian itu karut-karutan jua. Karut. Maka inilah sebenar-benar orang munafik namanya. Maka boleh dikenal akan dia pada zaman Nabi kita dengan beberapa alamat yang dikhabarkan oleh Nabi, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tanda orang munafik itu tiga perkara tandanya. Iza haddatha kadzaba. Yang pertama, apabila bercakap, dia berkhabar apa-apa, berbohong ia. Bila bercakap dia bohong. Iza haddatha kadzaba. Apa-apalah, kalau dia bercakap ke, dia sembang ke, dia cerita ke, dia bawa info kepada kita ke, dia sebenarnya membawa khabar-khabar yang bohong, tak betul. Wa iza wa'ada akhlaf. Dan apabila berjanji, ia akan satukan perjanjian, tidak disempurnakannya. Itu yang kedua. Janji dia tak tunai janji, tidak penuhi janji, tidak mengkabulkan janji, tidak melaksanakan janji, mungkir janji, begitu pahamnya. Itu wa iza wa'ada akhlaf wa iza u'tu min khan. Wa iza u'tu min khan. Dan apabila dipercayai, diberikan amanah akan dia, seperti dibuat taruh padanya apa suatu atau disuruh apa suatu, khianat dia. Bila dititipkan amanah kepadanya, dia akan khianati. Itulah tanda tiga munafik. Itu tanda. Kalau kita pakai tanda ni terus sebagai hakikat munafik, bukan. Dia bukan hakikat munafik, dia tanda munafik.
Munafik ni kita tak boleh kenal. Gunting dalam lipatan, kita tak dapat kenal. Kita tengok cantik ya benda tu, tapi sebenarnya koyak di dalam. Ya, pepatah Melayu kan, gunting dalam lipatan. Itu orang munafik ni kita tak boleh kenal. Sebab tu ada seorang Nabi, ada 20 orang sahabat Nabi, 20 intelijen Rasulullah. Itu kita ngebahasa tu lagi baik lebih jelas sekarang. Intelijen Rasulullah ya, ada 20 orang ya, 20 orang sahabat Nabi ni, di mana mereka ini boleh kenal orang munafik. Allah bagi dekat depan ilmu firasat, Allah bagi firasat kepada mereka ini, di mana mereka boleh kenal orang-orang munafik. Salah seorang daripadanya Huzaifah ibnul Yaman namanya. Huzaifah ibnu Yaman. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dilantik menjadi Amirul Mukminin, khalifah lah. Dia tu tak dipanggil khalifah dah, sebab dia bukan pengganti lagi. Ya, pengganti itu Abu Bakar As-Siddiq, ganti Rasulullah, maka dia dipanggil khalifah. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil khalifah kerana dia mengganti Rasulullah. Tapi bila dia mangkat, maka gantinya tidak dipanggil khalifah, dipanggil Amir, Amirul Mukminin, orang yang mengurus orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu mereka sebagai pengurus orang yang beriman. Amirul Mukminin. Jadi ketika Umar ibn Khattab dilantik menjadi Amirul Mukminin, dia cuba mendapatkan pengesahan daripada Huzaifah ibn Yaman. Dia tanya ke Huzaifah, ya, sepanjangan firasat pengetahuan kamu, berapa ramai orang munafik masih ada lagi di Madinah? Itu maknanya kata kita tak boleh kenal orang Madinah, orang munafik. Sebab tu dia katanya dulu tu, kalau boleh kenal tu Umar tak payah tanya. Ya, Umar bertanya berapa ramai lagi ada orang munafik di dalam negeri Madinah ni. Dia kata ada 300 orang. Ada lebih kurang 300 orang lagi yang munafik. Ya, munafik ni itulah menyembunyikan dia punya kafir, dia punya kufur, menzahirkan dia punya Islam. Itu dia. Dia masuk sembahyang jemaah sama dengan kita. Maka tu ada lagi tanda-tanda lagi yang disebut oleh Nabi. Banyak lagi tanda-tanda munafik. Kalau dia masuk saf, dia tak suka rapat, dia renggang. Ya, dia agak renggang. Ya. Kemudian satu lagi, dia tak mau ratakan saf tu. Dia bengkak-bengkok, mat tarik kaki belakang tu. Duk baca hadis Nabi ni, Nabi duk baca hadis. Saya kena tegur memang jangan cuar kaki mari. Menghadap kiblat, kita menghadap Rasulullah, tak boleh duk baca hadis. Baik. Apa nama? Yang kata tadi ini, bila dia masuk saf, dia tidak boleh rapat, dia renggang. Itu Nabi suruh kita rapat. Sebab dia tak mau, dia tak suka dengan berjemaah dengan orang Islam. Hatta sentuh dia tak suka. Nampak tak? Sebab dia tidak beriman kepada Allah. Maka itu dia tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Oleh kerana nak zahirkan juga supaya orang tak nampak kata dia punya kelemahan tadi, dia menonjol juga secara berpura-pura. Masuk juga saf, tapi dia tak rapat. Nanti kita bahaya tu kalau kita tak rapat. Itu kita ada tanda-tanda munafik lah tu. Nampak? Ya. Sebab tu Nabi kata rapat dalam saf. Kalau tidak rapat, Allah akan pecahkan hati-hati kamu. Allah akan pecahkan hati-hati kamu. Itu ya. Kedua lagi, bengkang-bengkok. Dia tak mau lurus. Ya. Tumit dia tak akan sama dengan kita. Sebab itu kita ada garisan. Samakan tumit-tumit di atas garisan. Dia takkan sama. Dia cuba elok ke belakang sikit atau ke depan sikit. Nampak? Ya. Dia tak mau sama dengan kita. Sebab dia tidak ada dalam hati dia sayang cinta kepada orang beriman. Kerana dia tidak beriman. Ya. Tidak. Kemudian lagi, habis-habis sembahyang tu dia akan hilang. Dia tak mau tunggu lagi. Sama-sama duduk berkumpul berzikir. Maksudnya lepas sembahyang tu ada zikir. Mengikut sunnah Nabi SAW, tiap-tiap lepas sembahyang Nabi akan berzikir. Ya, zikir-zikir yang disebut sebagai zikir-zikir yang ratibah. Doa taklah, doa angkat tangan doa tu taklah. Nabi tak buat yang tu. Nabi angkat tangan doa amin, kita doa amin di belakang, yang tu tak ada lah. Tidak ada dalam hadis. Nabi tak pernah buat benda tu. Doa masing-masing lah.
Tapi zikir memang zikir. Tapi zikir pun bukan angkat suara. Nabi tak angkat suara. Ya, Nabi akan kalih menghadap kepada jemaah, ya, Nabi menghadap kepada jemaah terus dan akan berzikir beramai-ramai secara sir, tidak jahar, ya. Itu. Cuma Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dia suruh zahir kan dia kata, ya. Sebab sekarang ni ramai orang-orang yang tak faham ataupun pertama tidak faham perkara-perkara zikir, kedua mereka tidak punya semangat untuk berzikir. Jadi bila kita zikir, dia orang tumpang semangat kita berzikir, ya. Maka tu angkat suara. Yang ketiga, sebagai mengajar supaya terus kita akan dapat, ya, ilmu zikir tu turun temurun lah. Kalau tak angkat suara, kita tak dengar apa dia baca, mungkin kita tak dapat menguasai ilmu zikir. Jadi ada zikir-zikir yang maktubah, dia ada 12 zikir. Pas sembahyang ni Nabi akan buat 12 zikir. Ini yang ditulis di Mekah. Kalau kita pergi di Mekah, masjid-masjid, dalam Masjidil Haram dia tak boleh. Masjid-masjid luar, masjid luar dia akan ada satu banner, ya, banner melintang turun, dia akan tulis, ya, azkarul faraid, dia kata zikir-zikir yang difardukan. Dia kata fardu tu kan, sebab itu Nabi, itu Hambali punya faham, ya. Jadi makanya zikir-zikir ni ada. Orang munafik ni dia tak mau zikir, bagi salam hilang, bangun terus hilang, nampak? Tidak. Itu tanda munafik. Tapi jangan berkata orang munafik tu, yang mana makin keluar munafik, tak boleh, ya. Sebab munafik kita tak kenal, kita tak tahu, ya. Hakikat munafik ini hanya Allah saja mengetahui. Sebab itu ada surah dalam Quran, surah munafik, surah Munafiqun, yang sunat dibaca oleh imam-imam pada sembahyang Jumaat untuk rakaat yang kedua, ya. Rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafiqun ataupun suratul A'la, Sabihis ataupun surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. 4 surah ni, ya, imam-imam Jumaat akan baca. Dululah, sekarang tak dah. Imam sekarang tak baca dah. Cuma Mekah dan Madinah, ya. Mekah Madinah masih maintain lagi. Imam-imam Mekah, imam Madinah maintain, ya, Sabihis, Hal atah, ya, ataupun Jumaat Munafiqun. Sebab dia ada mesej penting untuk qaryah, untuk anak qaryah, untuk orang lelaki sebagai pemimpin ummah, nampak, ya. Jadi kena tahulah, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, nampaklah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahul munafiquna lakadzibun. Al-Quran kata tu, ya, akan datang orang-orang munafik kepadamu ya Muhammad, mereka mengatakan kami sudah beriman, kami beriman kepadamu, nampak, ya. Sebenarnya tidak. Allah amat menyaksikan, ya, bahawa mereka bukanlah orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Tuhan kata sendiri. Ini memberi erti sampai jumpa Nabi pun Nabi tak kenal kita daripada munafik, ya. Dia berpura-pura, ya, mengatakan kami beriman. Jadi Allah tolong jawab. Allah jawab kat Nabi, depa tidak beriman. Nashhadu innaka la rasul, kami menyaksikan kamu rasul. Mereka tidak akui kamu rasul ya Muhammad. Kami mengaku kamu rasul, tapi mereka orang munafik tidak mengaku kamu rasul. Sedangkan orang munafik itu adalah mereka itu orang-orang yang berdusta. Ini kata Allah dalam Quran surah Munafiqun. Buka Quran ayat pertama. Itu jawabnya. Jadi maknanya yang kita baca ni tanda. Kalau kita berbohong, itu tanda macam munafik lah, belum munafik lagi. Bila ada tanda, jangan sampai jadi tanda betul, ya, bukan jadi kita tanda dah, ya. Dia akan jadi sebagai sifat. Mula tu janganlah, sebab itu kita elak 3 perkara ni tidak. Ada hadis lagi. Satu hadis lagi ditanyai, apakah orang Islam, orang yang beriman ini boleh malas? Ya, apakah orang beriman ini boleh malas? Ya, Nabi kata boleh. Ya, apakah orang-orang yang beriman itu boleh lemah? Boleh. Ya. Apakah orang beriman itu boleh bohong? Tak boleh. Itu tak boleh. Nampak? Ada hadis tu. Apakah orang beriman itu boleh malas? Boleh. Imam boleh malas. Sebab ada bunyi juga orang munafik dia malas. Ya.
Ya, idza qamu ila salah qamu kusala. Quran kata orang munafik, bila mereka berdiri sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Sebab tu sahabat tanya dekat Nabi, apakah orang beriman itu boleh malas? Ya. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang dia rasa rajin, kadang-kadang seketika dia termalas, badan kita lemah ke, ya, kita sakit ke, atau kita masa itu terlalu tertekan dengan kesibukan yang tak dapat diatasi, kita akan jadi stres sebagainya, akan datang sifat malas. Boleh tak orang beriman itu malas? Nabi kata boleh. Apakah orang beriman itu boleh lemah? Lemah kan? Sebab ada sebut kan, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ada hadis. Sebab tu sahabat tanya, apakah orang beriman itu boleh lemah ya Rasulullah? Rasulullah kata boleh. Ada ketika kita akan jadi lemah. Nampak tak? Ya. Mungkin kita terlalu tertekan, ataupun kita tidak ada jalan-jalan keluar, kita tidak ada jalan-jalan yang boleh menyelesaikan masalah, ya, maka kita akan jadi lemah, ya, ataupun kekurangan daripada segi keperluan-keperluan yang kita perlu, kita akan jadi malas, kita akan jadi lemah. Tanya oleh sahabat, apakah orang-orang beriman itu boleh berbohong? Bohong tak boleh. Kalau bohong sudah tukar daripada mukmin jadi munafik. Nampak? Tukar nama. Ya. Berdosa itu telah mengubah namanya. Sebagai seorang mukmin sudah bertukar nama menjadi seorang munafik. Itu tak boleh. Nampak? Itu kita faham tu. Jadi makanya tanda-tanda ni hendaklah kita atasilah, ya. Baik. Itulah alamat orang munafik dengan sebenarnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu sampailah hadis ini kepada orang-orang yang di belakang-belakang, dan telah jadi banyak adanya pada orang-orang Islam, hatta kepada orang alim pun alamat-alamat dikhabarkan oleh Nabi itu. Maka sudahlah menjadi tercengang ulama memikirkan, adakah munafik juga padahal dalam hatinya dan lidahnya mengaku dan berkeran sebagai kemauan syarak. Ya, guru-guru pun, ustaz pun kena ajak munafik. Janji mengajak tak mai. Nampak tak? Jadual dah ada kan? Dia bagi jadual. Anak murid duk tunggu, jemaah duk tunggu, tak mari. Dia mungkir janji itu. Ya, kalau macam tu, oh ustaz ni munafik. Boleh? Tak boleh lah. Ya, tanda, ya. Jangan duk ambil tanda tu kan, jangan pakai tanda tu langsung. Ya, ketiga-tiga tanda ni tak wajar, tidak boleh ada. Sebab dia akan jadi, lama kelamaan kalau perkara itu diamalkan, dia akan jadi akhlak. Akhlak ni terbentuk di atas tiga unsur. Akhlak, yang kata akhlak, ya, istilah akhlak dipakai kepada orang yang ada tiga unsur. Pertama, orang yang tidak fikir panjang. Satu benda yang kita nak buat ni kita tak fikir panjang, kita terus buat. Ya, sudah jadi kebiasaan dia. Ya, tak payah dia fikir panjang. Itu nombor satu kena ada dekat dia. Kedua, perkara yang dilakukan secara lazim, kerap. Yang ketiga, bila dibuat baru lapang dada. Ini kita panggil akhlak. Contohnya sedekah. Ada orang yang tiap-tiap pagi dia keluar rumah, dia nak pergi kerja, dia mesti bawa duit untuk sedekah. Itu dia punya habit dia. Ya, dia punya hobi. Ya, dia akan bawa duit nak sedekah. Seronok. Dan dia tak payah fikir panjang apa? Aku bagi duit ni, aku dah tak ada duit. Aku bagi duit ni, aku miskin. Aku bagi duit, habis aku jadi bapa. Dia tak fikir ni tau. Itu artinya tidak perlu fikir panjang. Itu satu sifat yang dapat. Itu akan bentuk menjadi akhlak. Tapi tak cukup lah, tu baru satu. Ya. Dia buat benda tu tak perlu fikir panjang. Dia baginya adalah satu perkara yang daruri. Mesti biasa buat. Tak perlu dipikir panjang. Tak payah fikir nak miskin ke, nak papa ke, nak habis duit ke, ya, ataupun dia tak nampak pahala-pahala ke. Yang kedua, dia akan lakukan secara lazim, selalu buat. Kalau setahun sekali, seminggu sekali buat, itu bukan akhlak. Dia kena selalu. Keselaluan, keacapkalian, kekerapan, kelaziman. Nampak tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, bila dibuat baru rasa lapang dada. Lagi tak buat, tak lapang dada. Lagi dia tak sedekah, duk semak perut tu.
Dia sedekah baru dia rasa lapar. Maknanya dia apabila ada 3 anasir daripada dirinya, orang itu adalah sebagai seorang akhlak. Akhlak apa? Akhlak dermawan. Itu dia. Nampak tak? Macam kita semayang tu pun belum tentu jadi akhlak kita. Pertama, kita buat semayang tak payah fikir panjang. Nampak tak? Aku nak semayang ke tak? Aku nak semayang ke tak? Tak payah fikir. Masuk waktu, terus semayang. Mesti laksanakan dalam waktu. Itu nombor 1, ada akhlak tu. Nombor 1 ada. Nombor 2, kena buat selalu lah. Bukan setahun sekali semayang raya lah. Bukan Jumaat sekali semayang Jumaat lah. Dia mesti buat selalu 5 waktu. Nampak tak? Dan dalam waktu. Itu akhlak nombor 2. Nombor 3, lagi tak semayang, lagi tak lepas, dah masuk Zuhur, lagi tak semayang Zuhur, dia tak tenang. Ada satu benda yang tertahan. Lagi tak semayang, duduk semak perut. Nampak? Dia kena semayang, baru lapang dah, baru puas dah, dapat semayang dah. Maknanya dia ni adalah orang yang berakhlak semayang. Bagus. Boleh tak? Dia mau macam tu. Itu kata Ibnu Maskawai, seorang pakar dalam bidang akhlak. Dia buat definisi itu seperti demikianlah yang kita faham ya. Baik. Jadi maka kata musannif, telah banyak adanya pada orang-orang Islam, hatta kepada orang alim pun kena ada juga. Dengan kerana itu telah ada pula ketetapan hadis ini pada faham ulama dengan dibandingkan dan disujukan dengan nas Al-Quran dan hadis, satu daripadanya di bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, bermula ini hadis daripada barang yang dibilang akan dia oleh satu jamaah daripada ulama akan hadis yang muskil. Nampak tak? Kerana segala perkara alamat munafik dalam hadis itu didapati pada orang Islam, dipercayakan Islamnya lagi tiada syak padanya. Semua orang terlibat dengan 3 penyakit. Betul tak? Kalau nak kata munafik, habis semua orang Islam kena. Macam saya kata tadi lah, ya. Ustaz pun beli orang panggil munafik kan? Pasal janji mengajar, janji kuliah, janji jadual tak sampai. Dia bagi jadual kepada dia, dia bagi ingat lagi, tak mai pula. Orang pakat duk tunggu ramai-ramai. Ya. Kalau kita kira lah tanda munafik tu macam tu, habislah. Semua orang kenal lah. Khatib Jumaat tak mari nak baca khutbah. Tak gitu. Anda pernah jadi ni? Tak gitu. Tidak. Jadi saya ada di situ, saya kena baca khutbah lah. Tengok saya ada. Kan? Khatib tak mari. Terus pengurusi mai jumpa saya. Ustaz tolong baca khutbah. Saya pakai macam ni, tak pakai serban, pakai kepiah. Ya. Tolonglah, teks apa pun tak ada. Minta tolong. Ya. Saya pun naiklah baca khutbah. Khatib tak mari. Tak bagi tahu pun siapa tak mai. Nampak tak? Rupanya khatib tu kereta dia mati tengah jalan. Dia punya telefon pula bateri dah weak, habis. Tak ada kontak. Ya, break communication. Habis. Macam mana nak buat? Tersadarlah di tengah jalan, dia pun terlepas Jumaat. Bukan kata khatibnya, dia terlepas Jumaat tu. Nampak tak? Ya, dah habis Jumaat, baru dia dah bawa dengan teksi. Mai jumpa minta maaf. Kata saya jadi masalah, telefon saya pula bateri dah weak. Tak boleh call. Nampak tak? Jadi tak boleh buat apa dah, terpaksa terlepaslah Jumaat tu. Jadi kita tak boleh lah kata dia munafik, sebab dia ada keuzuran yang tak dapat dia lah. Betul tak? Jadi kita kena faham. Tapi ini hanya tanda. Tapi kita dia bagi tanda ni supaya kita jangan jadi macam tu lah. Ikhtiar seberapa boleh, usaha seberapa boleh, ya. Cuba kita elakkan daripada berlaku 3 perkara ni. Apabila kita ditugaskan satu-satu tugas yang melibatkan 3 perkara tadi ini, kita kena berhati-hatilah. Ya. Seorang bendahari dia bagi tugas sebagai bendahari, maka dia ada amanah. Pertama dia kena amanah, betul tak? Kedua dia kena tunai janji. Ketiga dia kena cakap benar. Tiga-tiga kena ada dekat dia. Seorang bendahari, ya. Seorang pemimpin, seorang ketua, ya. Seorang mudir, contoh, dia kena ada 3-3 ni. Seorang ayah, seorang suami, ya. Seorang guru, kena ada 3-3 ni. Di antara 3-3 ni yang terkuat sekali amanah. Amanah. Yang kedua janji. Amanah nombor 1, kedua janji. Sebab Allah sebut dua-dua ni dalam Quran. Dalam surah Al-Mu'minun, surah Mu'minun, Tuhan sebut
Mu'minun. Mu'min ada satu, mu'minun satu, dua. Ya. Tuhan kata apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yani di antara karakter orang-orang yang beriman, yang sukses imannya, yang berjaya imannya, yang sempurna imannya, tentang amanah dan janji. Mereka cukup ra'i dan jaga. Nampak tak? Ini Tuhan sebut dalam Quran. Jadi antara tiga sifat ini, kalau ada amanah, dia tunai janji, memang dia tak akan bohong. Automatically orang ini tidak akan bersikap pembohong. Betul tak? Ya. Kerana dia ada dua perkara yang besar. Rasul-rasul juga, dia ada 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Antara 4 sifat ini, yang paling penting antara 4 sifat ini sifat amanah. Amanah. Rasul-rasul itu sifat yang paling mantap, yang paling jati pada diri mereka ada sifat amanah. Bila dia amanah, dia akan dapat menyampaikan apa yang disuruh, dia akan berdakwah dengan sebenar, dia akan menjalankan tugas-tugas dakwahnya dengan sempurna. Tidak ada getar, tidak ada takut, kerana dia bersifat amanah. Maknanya tablighnya ada. Urusan tabligh berjalan baik. Ya. Kemudian dia akan benar. Dia kena bercakap yang benar, amanah kena bercakap yang benar. Maka itu dia akan ada sifat siddiq. Tiga-tiga inilah yang memberi erti dia adalah fatanah, bijak. Jadi orang yang bijak ni tuan-tuan adalah orang yang ada 3 sifat. Pertama, dia seorang yang amanah. Kedua, seorang yang amanah. Kedua, seorang yang sentiasa menyeru kepada dakwah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah orang ini sentiasa bercakap benar. Ini adalah di antara fatanah, genius. Orang ni boleh kita kategorikan dalam kumpulan genius. Orang yang fatanah, bijak, cerdik dan bijak. Itu dia lah. Ya, pandai ya. Itu yang antara yang boleh kita faham. Sambung. Jadi kata Imam Nawawi lagi, ya, kerana segala perkara alamat munafik dan hadis itu dia pasti pada orang Islam yang dipercayakan Islamnya lagi tiada syak padanya. Maka sungguh telah ijma' ulama atas bahawasanya siapa-siapa ada ia orang yang percaya dengan hatinya dan lidahnya dan memperbuat akan segala perkara yang tersebut dalam hadis itu, tiada dihukum atasnya dengan kafir, dan tiada ia orang munafik, sebenar-benar munafik yang dikekalkan dia dalam neraka, kerana saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah ada menghimpun dan memperbuat segala perkara tersebut pada hadis ini. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam, saudara dia yang 10 orang, dia kembar dengan adik dia Bunyamin. Dia ni satu ibu, yang 10 orang lagi satu ibu. Jadi 12 lah, 12 aliran dalam kalangan Bani Israel, anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Jadi yang Nabi Yusuf ni dia dengan Bunyamin. Kedua-duanya soleh. Yang 10 lagi ni, ya, depa banyak buat kerja-kerja. 3 perkara ni ada kat depa. Depa tidak amanah, depa tidak tunai janji, mereka juga pendusta. Ya, kalau kira ambil tanda ni, habislah. 10 tadi kita panggil munafik lah. Tak betul lah. Saudara-saudara dia kata munafik, saudara Nabi Yusuf kata munafik, tak betul lah. Allah tak kata dia munafik, ya. Tinggal lagi dengan kerana angkara 3 sikap ini tadi ini, mereka ditimpa dengan berbagai macam penderitaan, kesusahan. Nampak tak? Inilah antara 3 perkara yang ada pada Bani Israel. Sebab itu mereka daripada awal lagi Bani Israel ni tidak pernah tenang, tidak pernah aman, tidak pernah damai. Depalah di antara masyarakat manusia yang paling banyak dibunuh, paling banyak dikejami dan dizalimi oleh manusia lain. Nampak tak? Bani Israel. Itu dia ambil tindakan sekarang ni dia balas, nak balas dendam. Ya, dia nak hapuskan semua lain daripada Bani Israel. Itu sebabnya mereka mengambil tindak
mereka sanggup membunuh budak-budak orang tua, perempuan, ya, sanggup bunuh orang awam dengan tidak ada hati perut, ya, dan mereka rasa bangga, dan mereka pula ajak anak-anak mereka suruh teruskan, ya, perjuangan yang batil ini. Ini antara sikap sifat orang-orang Bani Israel, kerana mereka ada tiga penyakit. Tapi mereka bukan munafik, sebab ada di antara mereka juga yang beriman. Bukan semua Yahudi itu kafir. Yahudi itu bangsa, ya. Cuma lagi apabila mereka tidak mengamalkan ajaran nabinya, maka mereka kekal dalam budaya Yahudinya, dipanggil agama Yahudi. Itu aja beza, ya. Ya, Allah tak sebut agama Yahudi yang Quran. Inna Bani Israel, ya, wan Nasara, semua orang sebut di negeri, ya. Was-Sabiin, orang sembah bintang. Kiranya mereka beriman kepada Allah, mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahala ganjaran sisi Allah Subhanahu taala. Nampak, ya? Maknanya mereka bukanlah sebagai seorang yang, bukanlah bangsa Yahudi, itu bukan agama. Dia jadikan agama itu sebagai pegangan bangsa. Jadi dia bukan berpegang kepada ajaran Taurat yang sebenar, dia berpegang kepada ajaran nafsu dia sendiri. Bila ajaran nafsu balik kepada ajaran tu, kembali kepada nama bangsa dia lah, jadi agama Yahudi. Ya, sebenarnya Yahudi itu bukan agama, bangsa, ya. Mengambil nama sulung, anak sulung Nabi Allah Yaqub daripada yang 10 tu, yang sulung tu namanya Yahuda. Ya, jadi keturunan dia semua dipanggil Yahudi, ya. Maka itu agama keluarga, ya. Agama keluarga ni dah memang kita berjangkit kat kita sekarang ni. Kita pun dah jangkit dah penyakit tu, ya. Nabi kata afshu salam, sebarkan salam. Dia tak kata kepada orang yang kita kenal. Orang yang kenal tak kenal, habshu salam ni kena semua. Tapi kita bagi salam dekat orang yang kita kenal. Tak, kalau berjalan bertembung bau tak kenal tak bagi salam, ya. Dia kenal bagi salam. Ini memang banyak begitulah, ya. Masuk waktu dah. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan, kemudian kita teruskan lagi insya-Allah. Allah.
ولا حول واجعلنا مفلحين. واجعلنا مفلحين. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ربنا وسلم سيدنا شرفا ودرجة العرض رفيع بعض القال شفاعة حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواlah. Ya, kita baca lagi nah. Dikatakan di sini sebenar-benar munafik dan dikekalkan dia dalam neraka kerana saudara-saudara Nabi Allah Yusuf telah ada menghimpunkan perbuat segala perkara tersebut. Tiga-tiga perkara ni ada dekat perangai ni ada kepada saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Ya. Begitu juga terdapati pada setengah orang salaf dan ulama. Ya. Akan setengah daripada yang dalam hadis itu atau semuanya. Maka ini hadis tiada padanya iskal. Tak payah kita duk fikir panjang dengan banyak-banyak puji pada Tuhan. Marilah kita puja-puji kepada Allah. Hanya saja perselisihan ulama pada makna dia. Itu kita bawa tadi ini. Munafik dalam kita baca tadi ini diartikan dengan mengikut dia persegi lurah bahasa yang kita faham tiga perkara ni. Yang kata Nabi tiga tanda mengatakan orang munafik ni dia lebih kepada lurah, etimologi orang putih kata ya. Dia pada sudut etimologi bukan terminologi. Ya, kalau terminologi hakikatnya kita tak kenal munafik. Kita tak boleh kenal. Ya, hanya Allah saja yang mengetahui. Itu yang kita tadi kecuali rasikhuna fil ilmi, golongan-golongan yang tertentu ada Tuhan bagi firasat kepada dia, ada firasat, dia ada satu ilmu kasyaf, firasat, mata hatinya cerah, dia boleh nampak orang munafik ya, nampak ada perbezaan daripada segi rupa, daripada segi perangai, nampak lihat. Ini ada setengah-setengah hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah ilmu tu ya. Fataku firasatul mu'min, hadis kan Nabi kata, fataku firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, mereka melihat kamu dengan cahaya Allah. Itu ada hadis. Dia golongan inilah ya. Macam Huzaifah ibn al-Yaman tadi, dia boleh kenal orang munafik. Benar Umar tanya, apakah aku termasuk salah seorang? Umar pun tak tahu. Apakah aku termasuk? Tak. Kamu tak termasuk. Yang 300 itu kamu tak termasuk. Lega lah Umar tak? Maka tu bila ada kematian, bila nak sembahyang mayat, Umar akan tengok ada Huzaifah tak? Kalau Huzaifah ada, baru dia sembahyang mayat tu. Kalau Huzaifah tak ada, dia tak sembahyang mayat tu. Dia tu orang tu munafik. Tu dia. Nampak tak? Jadi dia ikut kepada cara budaya pembawaan Huzaifah. Ini Umar Ibn Khattab. Ya. Ada aja mayat, dia kena cari Huzaifah ada tak? Huzaifah ada tak? Itu kelebihan ya, sahabat-sahabat Nabi. Abu Hurairah seorang lagi, Allah bagi ilmu dekat dia ya, yang dia boleh lihat dengan mata hati sendiri, mengenal orang-orang munafik. Itu kita nak faham macam tu lah ya. Macam saudara-saudara Nabi Yusuf ni tidak dikira munafik lah, walaupun dia buat kerja-kerja tu, tapi tanda-tanda ni jangan bagi jadi sebagai suatu akhlak yang sebut tadilah ya. Jangan dibiasakan apakah biasa mungkir janji, biasa cakap bohong itu ya, biasa kita mengkhianati amanah. Ini kita kena jaga dalam urusan kehidupan hari-hari, dalam muamalah. Bab muamalah ni ada menekan banyak orang menjaga, orang pajak kan, dalam segi penjagaan ya. Kita ada janji tak tunai ya, janji orang dah bayar book hotel, bayar duit, bayar book hotel, ambil dah hotel lah untuk datang ziarah Rasulullah ya, bayar habis, nak duduk selama 8 hari, buat agreement apa semua. Nanti besok dah sampai masa orang yang berkenaan datang, dia kata tak boleh, aku tak bagi kau, aku bagi orang lain. Atau orang lain bayar mahal, dia sambut bayar mahal, nampak tak? Maka aku bagi kat dia, tak bagi kat hang. Ini sikap orang munafik ni. Memang jadi sungguh ni. Sekarang jadi ini masalah ni ya.
di Madinah. Saya pernah cerita bagaimana berlaku kepada Ustaz Ismail Kamus. Ya, Ismail Kamus. Jadi kat dia sendiri, ya. Itu di antara yang kata tadi ni, ya. Dia orang hotel tipu dia kan. Dia dah bayar agreement, bayar duit apa semua, bawa jemaah kat 400 orang jemaah, ya. 400 orang jemaah semua duduk atas bas nak masuk hotel. Dia pergi terbawa dia, orang aku dah mari bagi kunci. Dia pun tengok, aku dah bagi ke orang lain, ya, pasal dia orang bayar tinggi, dia orang sedia bayar lebih tinggi, aku bagi kat dia. Mana boleh kita jual, ya? Tak boleh jual atas jualan orang lain, tak boleh. Nampak tak? Ini tak betul lah. Itu amalan orang munafik. Dia ambil agreement tak payah, agreement ni kita buat sendiri, kita boleh batal, dia koyak, dia buang tong sampah. Nah, ambil balik duit hang, dia bagi duit balik. Nah, berapa ribu hang ikat untuk hotel ni, ambil balik. Ustaz Ismail menangis dia. Saya tak pernah menangis, dia kata. Hari tu saya menangis. Bukan pasal apa, ikat sikap depa tu, ya. Orang menangis ni bukan dia marah. Ada orang menangis kerana seronok, ada orang menangis kerana takut. Nampak tak? Ada orang menangis kerana benci, ya. Ada 10 macam sebab menangis, 10 macam. Tak itu. Ada tengok gambar Hollywood menangis, Bollywood menangis juga, menangis boya nama dia kan. Itulah. Ini menangis kerana apa? Kerana sesal dengan perangai mereka. Bukan dia menangis tu dia sedih, dia sesal dengan sikap mereka tu. Sikap tu memang ada dah daripada dulu sehingga Nabi tekan dalam hadis ni, ya. Itu kata tadi ni, kita nak faham yang kata sifat munafik ini adalah sifat yang paling ditakuti, dia digeruni, ya. Jadi makanya kata tadi ini cuma makna berselisih ulama pada makna. Maka dikatakan dia oleh muhaqqiqun dan aksarun, kebanyakan ulama-ulama, ialah sahih lagi yang dipilih. Bahawasanya maknanya segala perkara tersebut pada hari itu hanya perkara ittifaq. Ittifaq disepakati oleh para ulama, ya, mengatakan nifaq ni hanyalah tanda. Hadis ini sebagai tanda saja, bukan hakikat munafik, ya. Maka orang yang ada padanya yang sebut itu menyerupai ia dengan orang munafik pada segala perkara ini, berperangai dengan perangai mereka, kerana bahasanya nifaq itu menzahirkan barang yang disembunyikan dalam hati itu, menyalahinya. Ada lagi hadis ni Nabi kata, ya. Hadis ada lagi Nabi sebut, ya. Hendaklah kamu jaga sembahyang jemaah Isya dengan subuh. Isya dengan subuh. Kerana orang munafik saja yang tak mau sembahyang jemaah Isya subuh. Kalau kita pakai hadis itu, berapa kena lah. Kita boleh tunjuk di karya kita sendiri siapa yang tak sembahyang Isya. Siapa tak sembahyang Isya ni munafik. Hang ni munafik tau, Nabi kata. Tu kacau tu. Hadis ini ada sebut begitu. Hanya orang munafik saja yang segan, tak mau sembahyang Isya, tak mau sembahyang subuh berjemaah. Nampak tak? Memang pada zaman Rasulullah orang munafik, sebab masa itu tak ada lampu, masjid tak ada lampu, gelap berita, semua pakai berita katak, berita minyak, ya kan, sayur-sayur, nampak ya. Dia pada jauh. Jadi dia orang mari sembahyang siang sebab orang nampak dia main sembahyang lah. Malam gelap, tak nampak, tak main. Jadi dia sembahyang bukan kerana Allah, hanya yura'un, hanya untuk melihat kepada manusia. Nampak tak? Bahawa dia sembahyang. Sekarang ni dah ada lampu, mana nak sorok tak mana lagi, dia tak main juga. Itu kita jangan. Hadis tu sudah dimansuh. Dia punya hukum yang kata tadi ni, orang tak sembahyang Isya, tak sembahyang subuh tu munafik, sudah dimansuh. Tak pakai ada hadis tu sekarang. Nampak tak? Jangan kita duk cakap lah hadis tu, kata orang tak sembahyang Isya munafik, tak sembahyang subuh munafik. Jangan. Tak betul. Sekarang dah tak dipakai ada hadis tu, ya. Sebab sekarang ni siang pun cerah, malam pun cerah, tak boleh sorok lah, pun dia tak main juga. Takkan munafik kot, malas. Jadi kita kena jaga baik. Hadis ni pada dasarnya sahih, pada segi hadis, zahir hadis sahih, matan hadis sahih, hukum dia adalah mansuh. Kena faham hadis tu pula, kena mengaji bab tu pula. Hadis mansuh, nasikh wal mansuh, bab tu kita kena mengaji, baru kita akan kenal hadis ni. Bukan boleh calang-calang orang bercakap hadis ni, tak boleh, ya. Itu maksud dia.
Dipaham ya? Kita tak boleh apply hadis tu sekarang. Ya, kalau kita apply tu imam pun kena. Nampak ya? Subuh tak mari. Banyak lagi imam subuh tak mari. Bukan di sinilah, kan? Ada berlaku kan? Subuh cukup berat. Elang dia sapu. Nampak tak? Ya, elang dia ambil. Tugas dia tak mari. Nampak tak? Habis nak kata dia munafik ke? Tanda munafik. Itu dia. Dia ni adalah orang yang tidak amanah. Itu jawab dia. Bila tidak amanah masuk habis. Itu yang mudah. Tidak tunai janji kan. Itu bukan sifat orang mukmin yang berjaya. Dia iman, tapi dia tidak menikmati kejayaan iman dia sendiri. Kenikmatan, kelazatan iman tu dia tidak nikmati. Kemanisan iman dia tidak rasai. Itu saja masalah. Jadi dia dikategorikan sebagai mukmin asi, mukmin yang maksiat. Itu aja. Ya, maksiat ni bukan artinya kotor. Maksiat ni menyalahi taat. Apa-apa yang menyalahi taat kita panggil maksiat lah. Ya, Imam Syafi'i pun untuk guru dia kata dia maksiat. Ya. Hanya semata-mata kerana lupa satu masalah. Dia lupa satu masalah, dia patah balik jumpa dengan tok guru dia Waqi', mengadu kepada si Waqi', guru dia. Kenapa itu guru, tuan guru saya ni dah lupa masalah. Kamu mungkin maksiat ya Muhammad. Tidak, tok guru dia kata kalau kita marah semua. Ya. Maksiat ni maknanya kamu ada buat perkara yang menyalahi taat. Nampak tak? Kamu ada buat perkara yang menyalahi ketaatan. Antaranya yang kata maksiat tadi, dia tidak begitu cermat dalam menilai makan minum. Dia lebih percaya kepada orang yang bagi makan. Dia tak percaya kepada, dia tidak selidik makanan. Dia balik daripada Iraq, dia balik ke Mesir, dia pergi ke Mesir, ya. Balik kampung lah. Sahabat dia orang kampung lama dia tak tengok dia berapa tahun, sambut dengan begitu sayang. Lama aku rindu kepada kamu ya Muhammad. Kamu baru balik, ya. Maka tunah aku tak ada apa nak jamu kamu. Aku jamu kamu secangkir susu kambing. Minumlah susu kambing. Kambing ni aku punya sendiri. Jangan takut minum. Dia pun percaya, betul tak? Kambing, susu kambing. Kemudian sahabat dia pula kata susu kambing aku sendiri. Dia minum, lupa masalah. Lupa satu masalah. Ya. Apa maksiat yang aku buat ni? Dia balik pergi cari kawan dia balik. Kambing ni hang tu hang punya. Macam mana hang bagi makan kambing ni? Hang belah lagu lah. Aku pakai lepas lah. Bila pakai lepas dia pergi ragut habis lah orang punya daun, orang punya bunga, orang punya buah. Yang tu yang tak boleh. Kalau kamu yang bagi makan sendiri, kamu beli makanan, kamu bagi dia makan sendiri, tak apalah. Ini kamu lepas. Kambing kampung dia ragai habis semua pokok orang, daun bunga apa semua. Jadi makan benda haram lah pun tidak dengan halal. Maka tu gambar susu dia tu ada kesan menyebabkan aku jadi lupa makan. Nampak? Orang bersih bukan boleh silap sikit nampak. Tadi memang dia tu dah kotor lah, hang bagi makan apa tak ada apa dah. Orang bersih ni memang bersih jiwa dia. Tiba-tiba pergi kena makanan sikit pun akan nampak lah dia punya cacat. Orang duk biasa duk makan telan, makan arak apa semua, hang bagi apa tak apa dah. Duk makan benda-benda haram, benda rasuah, judi apa semua, benda riba ni. Memang tak ada apa, ada jiwa kotor tu. Ya? Tak memberi kesan apa-apa. Tak nampak lah kesan dia. Memang jiwa dia kotor. Tapi Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i ni jiwa dia bersih. Ya, bersih sangat-sangat. Sebab tu bila masuk benda yang walaupun sikit aja dia punya cacat tu cuma kambing tu tak dibelah dengan tidak diberi makan secara langsung daripada tuan dia, hanya dia makan ikut dan apa yang boleh. Itu aja salah dia tu kalau kita kata kambing memang macam tu, memang perangai kambing tu ya kan, bagi kita kata-kata macam tu kan. Tapi pada peribadi yang besar macam Imam Syafi'i tak boleh. Kambing yang makan pun kena ambil kira. Sebab Nabi sebut apa? Kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu adalah pengembala. Kambing tu kamu kena tengok. Kamu pengembala kambing, kamu ada kullukum ra'in. Ra'in ni pengembala. Makna ra'in itu pengembala. Tapi diterjemah, ditafsirkan sebagai pemimpin. Ya. Kambing yang kurus pun hang kena tengok, kambing yang gemuk pun kena tengok, kambing yang sihat pun kena tengok, kambing jatuh parit pun kena tengok. Itu artinya ra'in.
Kan? Makna kata makan dia pun kena tengok, di mana dia makan kena tengok, jenis makanan yang bagi makan pun kena tengok. Itu ra'in. Makna hadis tu, kullukum ra'in. Ra'in tu kita terjemah pengembala saya tak cukup, kita kena pergi dalam sikit, ya. Apa makna ra'in? Bahasa Nabi ini memang bahasa yang cukup dalam. Satu patah kalimah Nabi tadi ini punya makna yang cukup luas, yang hanya boleh dikenal oleh para hakim, maknanya orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa. Sebab tu bila Imam Syafi'i balik mengaji daripada Madinah, daripada tok guru dia Imam Malik, dia sampai ke rumah, mak dia kata hang tak habis lagi, hang kena patah balik pergi cari pula guru-guru yang ahli dalam bidang bahasa, hang pergi mengaji bahasa. Nampak? Pasal nak kenal bahasa Nabi tu. Nampak tak, ya? Pasal hang nak baca hadis, bukan hang baca bahasa-bahasa orang lain, bahasa manusia biasa. Hang baca manusia-manusia agung, pilihan Allah, Rasul. Tentu bahasa dia punya makna yang luas. Maka itu orang yang ahli bahasa saja yang boleh memahami setiap kata-kata Rasulullah. Maka itu hang pergi cari bahasa Arab. Dia pergi mengaji bahasa Arab. Dia dah Arab, dah fasih, hafaz 70,000 syair dalam kepala. Imam Syafi'i hafaz kitab Muwatta Imam Malik. Tapi mak dia kata tak cukup lagi, hang kena pergi mengaji lagi. Kita baru 3 tahun ni, 4 tahun PhD. Nampak tak? Ya, dah tu tak betul. Yang ni tak kenal. Ya. Masya-Allah. Betul lah. Tu tak betul. Sikit sangat, ya. Pasal kita bukan Arab pun, dia Arab tulen Quraisy. Muhammad bin Idris Al-Quraisy, Quraisy. Ya, silsilah dia bertemu dengan Nabi SAW, keturunan Rasulullah. Ya. Ya, itu sampai tinggi. Masih lagi mak dia kata hang tak cukup lagi, hang kena pergi mengaji. 3 tahun dia mengaji dengan suku Huzail di Madinah. Itu dia. Kerana nak faham bahasa. Sebab tu Ibnu Ishaq, ya, penulis kitab tarikh Islam, tarikh Rabi, Ibnu Ishaq orang kenal semua, ulama besar ni, ya. Kalau kita baca kitab-kitab tarikh ni, penulisan daripada Ibnu Ishaq, guru kepada Ibnu Hisham yang tulis kitab sejarah tarikh Islam, ya. Dia suka bila ada kuliah Imam Syafi'i dia dengar. Maksudnya dia ulama besar. Dia ulama besar. Ya. Dia nanti duduk pergi dengar majlis sampai orang tanya, kata kamu orang alim, cukup ilmu kamu dah luas. Apa yang kamu dengar Muhammad Idris Muhammad? Dia kata aku segan dengar bahasa dia. Nampak? Aku begitu asyik masyuk dengan tutur kata bahasa dia. Nampak? Nampak? Ibnu Ishaq. Very appreciate, ya. Begitu kagum dengan bahasa Imam Syafi'i. Setiap tutur kata dia tadi ini punya nilai-nilai ilmu dan juga nilai-nilai kemesraan. Ada nilai-nilai kemesraan dalam tu. Nampak? Seronok dengar, sejuk mata hati. Itu Imam Syafi'i. Boleh faham, ya? Jadi makanya itu baru bahasa dia, belum bahasa Nabi lagi. Bahasa Nabi lebih tinggi. Itu dia, ya. Habis, ya. Jadi itu di antara yang kita ambil lah. Jadi kita tengok di sini lagi, di kufujan tiada kendaki oleh Nabi SAW dengan dia hadis bahasanya munafik akan sebagainya. Maka itulah kita ambil faham yang kita tadi ini baik. Cuba kita tengok pula. Alamat munafik itu terdapat dalam setengah hadis 3, setengah hadis ada yang kata 4. Ada hadis kata si tanda-tanda orang munafik ni 4. Maka yang menyebutkan 4 perkara itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ya, kana munafiqan, dia bawa terus dengan ismun nakira secara umum terus, bukan khusus, umum. Bila ada tanwin tu memberi erti kata-kata isim, noun, ya. Dia punya erti noun yang cukup jelas, membawa kepada erti umum. Dia pukul semua. Nampak tak? Riwayat daripada seorang sahabat Nabi maaf sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, 4 perkara siapa-siapa ada padanya saya adalah orang itu munafik. Dalam satu riwayat Sahih Muslim, kana munafiqan khalisan. Itu dia, ya. Tulen, munafik tulen, itu dia. Masya-Allah, ya. Munafik jati, genuine munafik. Masya-Allah, ya. Orang yang sehabis-habis serupa dengan munafik, ya. Panjang sikit bab ni, ya. Kita ambil sikit, ya.
Sungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 165 menunjukkan orang yang ada 4 perkara yang tersebut dalam hadis ini nescaya jadi orang munafik dengan sebenarnya. Tetapi berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, bermula makna sabda Nabi jadi orang munafik dengan sebenarnya, yakni sehabis-habis serupa dengan orang munafikin dengan sebab segala perkara ini. Kata setengah ulama, adalah ini pada orang yang ada segala perkara bersangatan atasnya. Maka adapun orang yang sedikit adanya demikian itu, tiada masuk pada inilah kaul yang terpilih pada makna ini hadis. Jadi hadis ini bukanlah dia pukul semua secara umum umum. Dia makna kata kalau kita duk kerap, duk bohong tu, bolehlah kita munafik. Dia ni memang munafik besar. Selalu cakap bohong, pasti selalu. Sekali sekala baru bohong, nampak? Bohong pula bukan kata bohong sunat berbohong. Jangan ada bohong sunat tau, bohong sunat tak ada tau. Bohong memang haram. Hukum bohong adalah haram zati. Dia bukan haram. Bila dia disuruh berbohong, dia kata sunat berbohong. Orang kalau ada 2 isteri, 3 isteri, dia kena amal sunat berbohong ni. Nak jaga hati isteri, nak jaga keamanan, nak jaga ketenteraman. Nampak tak? Dan sebagai islah. Ada nak jaga kedamaian, paling penting tu. Betul tak? Maka kenalah tak itu, dia kena habaq lah gaji dia besar. Dia nak nikah 2, gaji besar lah. Tapi kalau habaq gaji besar, nak kena tukar tu, nak kena beli ni macam-macam benda. Kalau nak beli gelang, kena beli, kalau sepasang, kena beli 2 pasang. Nampak tak ya? Tak itu kan? Semua kena ada. Jadi dia sendiri pun bukanlah mampu nak beli semua. Sekadar boleh menampung sekadar yang dihajati saja. Kena bohong lah. Gaji abang berapa? Aku kalau habaq betul je besok kena tukar peti ais baru. Nampak tak? Maka nak elak tu, isteri tu pun bawa juga. Kalau takat 1 peti ais boleh lah. 2 peti ais aku tak sanggup nak beli. Maka kena habaq gaji dia murah sikit lah. Gaji abang boleh lah. Sekadar kita nak makan hidup, nak balakan, nak berlimbut, nak berbumbung, nak berpakaian sikit tu boleh lah. Cakap tu lah Cuba berbohong dengan cara yang umum dulu. Nampak tak? Berapa? Dia tanya lagi. Kita dah habaq begitu kat dia kan? Boleh lah, tak cukup-cukup. Dia boleh lah cakap tu. Tu tak bohong tu. Betul kan? Bila dia habaq, amount dia, gaji abang 3,000. Tu kena betul. Nampak tak? Jadi janganlah sampai ke situ lah. Jadi maknanya macam tu jugalah. Kita nak habaq apa-apa. Kalau orang tanya pasal perangai satu orang lah. Orang masuk Minang. Meminang, kawan kita, anak dia orang masuk Minang. Kita kenal orang masuk Minang tu. Kawan kita tanya, hang kenal dia pak? Tadi nampak hang sembang rabung dengan dia pak. Dia pak memang Minang anak aku. Lah hang kenal dia pak, nak tengok okey ke nak terona tu. Itulah. Nampak tak? Dia kena jaga dah. Kedua, dia jangan berbohong. Pertama jangan dia mengumpat. Kedua, jangan berbohong. Ada 2 perkara tu. Nampak tak? Dia tak boleh mengumpat nak terona tu. Walaupun dia tahu nak terona tu tak elok lah, ada perangai apa kata tak elok, dia cuba elok. Kalau boleh lah. Kalau elok, hang cari nak terona lain lah. Cakap tu lah. Kalau dia cerita, mungkin tak betul. Perangai nak terona ni, lagu ni. Mungkin ada bohong. Nampak tak? Itu bahaya besar tu. Kedua, mengumpat. Kalau mengumpat tu pada benda yang tak betul, buhtan, dia panggil buhtan. Buhtan dia jadi fitnah. Nampaknya? Itu makna kita kena elak. Jadi ini yang kata sunat berbohong. Nampak tak? Dia tahap tu aja. Kan? Bukan boleh habaq betul-betul. Dia kena kias, dia kena ada kiasan, dia kena ada misalan. Dia boleh buat macam tu. Jadilah kenyataan itu kalau boleh lah, hang cari anak tahun lain lah. Pasal apa? Kalau boleh lah. Atakat tu sudah lah kot. Nanti aku lebih-lebih jadi bohong pula. Aku lebih-lebih jadi fitnah pula. Aku lebih-lebih jadi umpat pula. Nampak tak? Hang elok, aku yang jadi tak tahu. Hang belum dapat menantu, aku dah dosa lah. Nampak tak? Jadi eloknya, hang cari orang lain lah. Itu dia lah. Pulangkan balik. Cincin belah rotan. Tak jadi cincin lagi, baru belah rotan. Makna kata belum putus lagi lah. Itu yang belah rotan tu kan.
Contoh kan, itu sebagai dalil kita kata tadi itu. Di antara insya-Allah saya kata dulu kita akan sambung hadis yang berikut ni pada masalah 166. Yang ni kita akan baca bulan depan pada Sabtu pertama lah, Sabtu kedua. Rabu keempat kita baca ni. Jadi kita tak ada baca kitab ni. Baca dah tadi. Tak baca lagi kan? Baca hadis hari ni. Jadi hari ni kita tak baca kitab ni lah. Kita tangguh dulu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.